Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang menonton program ini. Tajuk hari ini adalah STEM, Pemacu Kemajuan Negara. Nama saya Fatin Alia Pang, saya daripada Universiti Teknologi Malaysia. Apa itu STEM? Saya rasa adik-adik semua tahu apa itu STEM, tapi untuk menerangkan secara ringkas, STEM adalah singkatan bagi empat perkataan STEM, di mana S yang pertama adalah Science, iaitu ilmu-ilmu tentang asas sains. Yang kedua adalah Teknologi, iaitu aplikasi sains. Yang ketiga E, Engineering ataupun kejuruteraan, iaitu bagaimana kita analisis dan selesaikan masalah menggunakan ilmu sains dan teknologi. Dan M adalah matematik. Kita menggunakan matematik sebagai bahasa sains, bahasa teknologi, bahasa kejuruteraan untuk kita memahami alam ini dan menyelesaikan masalah untuk memajukan dan memudahkan kehidupan manusia. Itulah STEM. Jadi bakat STEM dan ekonomi negara ada hubungan yang sangat rapat di antara bakat STEM dan ekonomi negara. Kalau kita lihat negara-negara seperti yang tunjukkan dalam graf ini, kita dapat tengok bahawa negara yang mempunyai status ekonomi yang maju, yang kaya, senang kata, mempunyai bakat STEM yang banyak. Dalam graf ini kita tengok semakin banyak patent ataupun pemfalan hak intelek. Maksudnya mereka menghasilkan banyak ciptaan-ciptaan dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Mereka akan filekan patent. Bagi sebuah satu inovasi baru, satu kreativiti, satu teknologi baru, mereka akan filekan satu patent. Kalau kita tengok pada tahun 2015 sahaja, negara China menghasilkan ataupun mendaftarkan lebih kurang nak dekat 1 juta patent dalam 1 tahun. Kalau Jepun 300,000, Amerika Syarikat pun 300,000, Korea 200,000, Jerman 100,000 dan sebagainya. Tapi Malaysia macam mana? Malaysia hanya ada 1,865 patent sahaja yang difilekan pada tahun 2015. Ini adalah sangat jauh berbanding dengan negara China, Jepun dan Amerika Syarikat. Di mana China, Jepun, Amerika Syarikat merupakan antara ekonomi besar dunia dan mereka mempunyai bakat STEM. Maknanya apa? Maknanya ekonomi negara akan semakin maju sekiranya kita mempunyai bakat STEM yang besar. Jadi kemajuan sesebuah negara bergantung pada bakat STEM yang menghasilkan pelbagai inovasi dan produk yang boleh menjana ekonomi negara. Bila kita berjaya untuk menghasilkan satu inovasi, kita boleh jual. Dan penjualan itu yang menjana ekonomi negara. Kalau kita tengok satu lagi, kita sekarang ni sedang menuju ke era industri 4.0, era revolusi industri 4.0. Di mana dalam era ini kita tengok industri ini atau era ini adalah berasaskan STEM. Contoh seperti robot, drone, simulasi, Internet of Things, cloud computing, augmented reality, big data dan sebagainya. Ini semua adalah teknologi yang terkini yang semakin dapat diperlihatkan ataupun emerging teknologi dalam era industri revolusi 4.0. Maka kalau kita tengok inilah yang akan berlaku pada masa depan, apa yang akan jadi kepada adik-adik semua. Kalau ikutkan laporan daripada Khazanah Research Institute, 54% pekerjaan di Malaysia pada hari ini akan digantikan oleh teknologi secara autonomous pada tahun 2050. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni kalau kita tengok kerja-kerja yang masih memerlukan manusia untuk buat by 2050, 2050, lebih kurang separuh dari pekerja itu akan digantikan oleh teknologi. Apa makna itu? Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Dan satu lagi laporan daripada The Future of Jobs Report oleh World Economic Forum 2016, 65% pekerjaan pada masa depan masih belum wujud lagi pada hari ini. Jadi adik-adik semua yang sekarang ni Form 1, Form 2, Form 4, Form 5,
Nanti adik akan masuk universiti, akan habis belajar. By the time adik-adik habis belajar, mungkin cita-cita adik yang nak jadi, yang adik-adik fikirkan sekarang, pada masa depan mungkin tak wujud lagi pekerjaan itu. Sebab 65% pekerjaan pada masa depan belum wujud lagi. Kenapa ini berlaku? Kerana kita sedang menghadapi, kita berada di ambang revolusi industri 4.0 yang perubahan teknologi sangat-sangat cepat. Okay, kalau kita tak dapat memahami teknologi ini, tak menguasai teknologi ini dan tidak terlibat dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan STEM, maka kita akan ketinggalan dan kerja-kerja yang diperlukan pada masa depan pun banyak berasaskan STEM. Satu sedikit contoh ya, bagaimana perubahan teknologi itu boleh berlaku kerana STEM. Okay, first, tengok ini adalah taksi. Kalau kita tengok, kita nak bergerak, manusia nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kalau dulu, kita perlukan pemandu taksi. Untuk bawa taksi, kita pergi berjalan, kita angkat tangan untuk panggil taksi. Ataupun kita buat panggilan, masa itu guna radio lah, panggil telefon, dan mereka ada sistem radio untuk panggilkan pemandu taksi yang terdekat untuk mengambil kita. Itu sistem dulu. Dan kita memerlukan pemandu taksi yang dikawal oleh satu syarikat yang menyewakan taksi. Selepas itu wujudlah Grab. Saya rasa adik-adik semua tahu apa itu Grab. Okay, satu aplikasi yang dibangunkan untuk memudahkan proses untuk memanggil kenderaan untuk bawa kita ke destinasi yang kita nak tujui. Jadi Grab ini dipanggil sebagai teknologi disruptif. Okay, dia datang untuk membawa satu perubahan yang besar hasil daripada kemajuan teknologi era 4.0. Dalam kes ini tak perlu lagi syarikat untuk menyewa taksi. Siapa-siapa ada kenderaan yang bagus, okay, boleh mohon jadi pemandu Grab. Dan Grab ini sekarang ni pun telah berkembang untuk bukan sahaja membawa manusia tapi menghantar makanan, menghantar barang-barang, ada banyak lagi aplikasi dalam Grab. Kita tak tahu apa akan berlaku pada masa depan. Kalau tengok ke depan, kemungkinan dah tak perlu pemandu. Kita akan wujud autonomous vehicle, kenderaan yang bergerak tanpa pemandu. Jadi adik-adik masih tak boleh jadi pemandu taksi, tak boleh menjadi pemandu Grab, tapi adik perlu menguasai teknologi STEM ni supaya adik-adik boleh bersaing untuk menghasilkan kereta yang tanpa pemandu ini. Fikirkan bagaimana adik-adik nak maju ke depan kalau tidak ada ilmu ataupun pengetahuan dalam bidang STEM. Kita tengok satu kes lagi di kilang. Dulu kita ada ramai operator kilang, okay, yang bekerja adalah manusia yang pasang barang-barang elektronik yang kecil, yang pasang alat-alat besar. Kebanyakannya adalah manusia yang buat. Okay, di kilang-kilang lah penuh dengan manusia untuk menghasilkan produk. Okay, itu adalah dulu dan mungkin sekarang ada sebahagian. Tapi semakin kita bergerak ke hadapan dalam era industri revolusi industri 4.0, kita sudah nampak kurang manusia di kilang, digantikan dengan robot yang boleh bergerak dengan kita tekan butang-butang tertentu, kita boleh setkan, kita boleh programkan supaya robot-robot ini akan menghasilkan produk seperti yang kita inginkan. Dan lagi bagusnya, mereka tak perlu rehat, tak perlu makan. Bila sampai waktunya, mereka boleh charge diri sendiri. Itulah kehebatannya teknologi pada masa depan yang berasaskan STEM. Apa akan berlaku pada masa depan? Pada masa depan, kita hanya perlu ada seorang sahaja yang mengoperasikan keseluruhan kilang. Mungkin seorang je manusia untuk mengoperasikan keseluruhan kilang, kerana pada masa depan semua mesin-mesin ini mampu berkomunikasi antara mereka. Kita boleh kawal dari jauh menggunakan teknologi Internet of Things, dan semua mesin-mesin ini dipasang Wi-Fi, yang di mana dengan Wi-Fi itu mereka boleh berkomunikasi sesama mereka. Tengok betapa hebatnya teknologi pada masa depan. Semua ini adalah berasaskan STEM. Jadi saya nak tanya adik-adik, nanti nak habis belajar, masih nak kerja kat kilang ke sebagai operator? Mungkin dah tak perlu lagi operator. Masih nak kerja pemandu Grab ke? Dah tak perlu pemandu lagi masa itu. Kita tak tahu sebab
Tadi kita kata 65% pekerjaan pada masa depan belum wujud lagi pada hari ini. Dan kebanyakan kerja-kerja pada masa depan adalah berasaskan STEM. Okey. Okey, oleh itu, kerajaan Malaysia sedang dalam proses untuk merangka kerja untuk menghasilkan pelan tindakan supaya Malaysia tetap boleh bersaing dalam bidang STEM pada masa depan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah menghasilkan rangka kerja 10-10, 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Malaysia MySTIE. Singkatannya MySTIE. Dalam MySTIE ada 10 pemacu sosial ekonomi Malaysia dan 10 pemacu sains dan teknologi. Apa itu? Okay, bermakna kita ada 10 fokus dalam bidang sains dan teknologi yang Malaysia nak menceburi, iaitu 5G, 6G. Kalau kita tengok telefon sekarang 4G kan, nanti 5G, 6G, teknologi sensor, percetakan. Kita sekarang cakap percetakan 3D printing. Nanti kita tengok percetakan 4D, 5D. Okay, bahan termaju, sistem kecerdasan termaju, ini artificial intelligence, keselamatan cyber dan enkripsi, augmentasi analitik dan penerokaan data. Augmented reality, kalau kita tengok main Pokemon kan, itu adalah salah satu teknologi dalam augmented reality. Tapi dia sebenarnya lagi hebat lagi lah, lagi canggih. Ada blockchain, ada neuroteknologi dan teknologi bioscience. Ini adalah 10 pemacu sains dan teknologi yang menjadi fokus negara Malaysia untuk masa hadapan, at least sehingga 2030. Itu pemacu sains dan 10 pemacu sains dan teknologi. Dan 10 pemacu sosial ekonomi Malaysia adalah dari segi tenaga. Maksudnya nak kita guna teknologi ini untuk apa? Untuk tenaga, untuk perkhidmatan perniagaan kewangan, kebudayaan kesenian dan pelancongan, perubatan dan penjagaan kesihatan, teknologi dan sistem pintar, bandar pintar dan pengangkutan, air dan makanan, pertanian dan perhutanan, pendidikan dan alam sekitar dan biodiversity. Kita tengok 10 ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Macam mana itu kaitan dia? Kita tengok yang ini. Ini adalah rangka kerja 10-10, 10-10 MySTIE, di mana kita tengok ada hubung kait di antara 10 pemacu teknologi, sains dan teknologi dan 10 pemacu sosial ekonomi Malaysia. Itu adalah hubungan antara mereka dan Malaysia telah merangka ini supaya kita dapat terus bersaing, terus dapat maju pada masa depan dalam bidang STEM. Okey. Selain itu, Malaysia juga telah menghasilkan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DISTIN 2021 sehingga 2030. Ini adalah satu pelan tindakan untuk memastikan Malaysia tetap maju dalam bidang STEM sehingga tahun 2030. Hasratnya adalah untuk menjadikan negara Malaysia satu negara berteknologi tinggi. Bagi adik-adik, umur berapa adik-adik pada masa tahun 2030? Masa itulah nak kerjaya kerja, nak membina kerjaya, nak membina keluarga. Kita mestilah nak selari dengan hasrat negara, di mana peluang pekerjaan untuk masa depan pada 2030 banyak bergantung kepada STEM. Oleh itu, adik-adik perlu lihat di mana kedudukan adik-adik pada hari ini dalam pembelajaran STEM. Masa depan STEM. Untuk maju ke hadapan, Malaysia perlu menjadi pencipta teknologi. Kita mesti menjadi masyarakat yang menghasilkan teknologi baru. Bukan hanya pengguna teknologi sahaja. Kita tak boleh terus kekal sebagai pengguna teknologi. Beli sahaja daripada negara lain, kita pakai. Kalau kita sentiasa mindset seperti itu, kita tak boleh maju ke hadapan dalam bidang STEM. Malaysia perlu bakat dalam bidang STEM. Adik-adik adalah bakat STEM yang mampu mencipta teknologi baru pada masa hadapan. Dan kita perlu lebih ramai pelajar sekolah untuk menyertai aliran ataupun pakej STEM untuk memastikan bakat STEM negara adalah mencukupi dan berkualiti. Kalau kita tengok graf yang sebelah kanan ini, kita tengok peratusan penyertaan pelajar dalam bidang STEM semakin merosot. Daripada 47 jatuh sampai 34.51%.
pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 yang memilih package STEM ataupun aliran STEM. Jauh lagi ketinggalan dalam bidang sains tulen, di mana hanya ada 17 ataupun 18% pelajar tingkatan 4 hingga 5 sahaja yang menceburi atau menyertai aliran sains tulen. Jadi semakin sikit pelajar dalam aliran STEM, lagilah sikit bakat STEM, lagilah kurang maju negara kita kerana kita kekurangan bakat STEM yang boleh menghasilkan teknologi baru, yang boleh dikomersialkan, yang boleh menjana ekonomi negara. Okey, jadi kita sekarang ni ada target di mana Malaysia telah menentukan satu target, satu sasaran untuk mencapai 60% pelajar berada di dalam aliran ataupun package STEM. Malangnya kita masih jauh dari situ. Oleh itu, saya mengajak adik-adik semua untuk menyertai aliran STEM, package STEM, supaya adik-adik mampu membantu memajukan negara, mampu menjadi bakat STEM negara yang boleh menjana ekonomi, menghasilkan teknologi baru dan mensejahterakan kehidupan masyarakat kita pada hari ini dan juga masyarakat sejagat. Okey, jadi itu sahaja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih di atas perhatian adik-adik. InsyaAllah ada peluang kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.